Hello kawan-kawan, salam sejahtera. Sila kembali ke WeKritik Malaysia. So, bila korang tekan untuk tengok video ini pasti berfikir, apa yang baru depa nak cakap ini pasal menurun berat badan? Saya ini dah cuba semua, dah tengok banyak video, dah cuba macam-macam diet dah, tak berkesan juga. Tapi, dalam video ini kami akan kongsi dengan korang info yang paling penting untuk mengurangkan berat badan. Dan saya janji kalau selepas korang tengok video ini dan guna cara kami mesti boleh mula membakar lemak badan korang dah. Biasanya untuk mengurangkan berat badan, selalunya orang cakap kena kuat membuat senaman dan berpeluh. Tapi tahukah anda, senaman itu hanya faktor lebih kurang dalam 20% sahaja untuk mengurangkan berat badan. 80% bergantung pada diet dan cara pemakanan kita. WeKritik Malaysia nak menekankan perkara utama penurunan berat badan. Tidak kira apa yang anda makan, anda harus membakar lebih banyak kalori daripada yang anda makan. Tetapi senang ke nak buat benda ini? Jom kita tengok. Kalori adalah satuan tenaga, jadi ia menunjukkan berapa banyak tenaga yang anda dapat dari makan atau minum sesuatu. Tubuh anda membakar kalori melalui senaman, pencernaan dan fungsi asas tubuh yang lain. Kegagalan seseorang yang mahu menurunkan berat badan adalah kerana tidak memahami konsep defisit kalori yang sebenar. So, benda pertama korang kena buat ialah mengira jumlah kalori yang anda perlu sehari. Keperluan seharian itu berbeza mengikut jantina, berat badan, ketinggian, umur dan tahap aktiviti fizikal dalam sehari. Untuk memudahkan pengiraan kalori harian, Google je lah perkataan kalkulator BMR. Sebagai contoh, misalnya kalori badan individu adalah 1200 kalori sehari dan ini bermaksud jumlah tenaga yang diperlukan oleh badan untuk melakukan aktiviti harian. Bagi tujuan penurunan berat badan 1 kg dalam 2 minggu, individu tersebut perlu mengurangkan kalori hampir separuh iaitu 550 kalori sehari. Bagi tujuan defisit kalori, seseorang individu perlu menghadkan pengambilan makanan sebanyak 650 kalori sahaja sehari dan mengurangkan kuantiti atau kekerapan pengambilan makanan. Sekiranya defisit kalori dalam badan berlaku, keperluan tenaga badan yang berbaki 550 kalori akan diambil melalui pembakaran lemak. Di sinilah akan bermulanya penurunan berat badan kerana pembakaran lemak kepada tenaga. Nampak senang kan? Memang mudah bila tengok dalam video ini. Mesti korang duk fikir banyak sangatnya matematik bila guna cara ini. Mesti korang duk fikir tak ada logik. Mana saya ni akan kira hari-hari nombor-nombor ini. Tapi sabar dulu ya. WeKritik Malaysia mencadangkan korang untuk mengira kalori keperluan untuk diri korang dulu sekali setiap bulan aja. Selepas itu cuba mengawasi apa yang korang makan. Cuba kira kalori yang korang makan untuk 2 minggu. Dalam tempoh ini korang akan belajar asas bilangan kalori dalam pemakanan. Selepas itu korang akan faham berapa kalori yang korang duk makan selama ini. Selepas ini korang secara automatik akan faham berapa yang perlu dimakan dalam seharian tanpa mengira. So, jomlah buat challenge 2 minggu ini untuk mengawasi dan mengira jumlah kalori yang korang duk makan dan kalau boleh catatkannya. Selepas 2 minggu ini korang akan biasa dah dengan nombor-nombor ini. Bolehlah buat pengiraan di minda sendiri habis tu. Okey, kita dah siap settle step pertama. Seterusnya kita akan ke step kedua. Bagi mencapai tujuan defisit kalori badan, seseorang perlulah membuat pilihan bijak terhadap jenis makanan yang diambil. Elakkan pengambilan minuman manis yang tinggi kalori iaitu 200 hingga 300 kalori, makanan tinggi karbohidrat, makanan ringan dan tergoreng. Pengambilan buah-buahan juga perlu diambil perhatian kerana terdapat buah-buahan yang tinggi kalori. Tingkatkan pengambilan protein dan sayuran kerana ia lebih mengenyangkan. Individu perlu melatih diri dengan pengambilan makanan suku, karbohidrat, suku, protein, dan separuh sayuran atau buah-buahan dalam hidangan yang diambil.
Bagi membiasakan diri dengan defisit kalori dan mengurangkan rasa lapar, pengambilan air sebanyak 2 L sehari perlu ditingkatkan. Sekiranya berasa lapar dalam tempoh usaha defisit kalori, biasakan minum air dan ini mengurangkan kecenderungan untuk makan bukan pada waktunya. Kesimpulannya, ambil 2 minggu selepas tengok video ini untuk belajar pasal diri sendiri dan juga meningkatkan ilmu anda mengenai makanan yang anda pilih. Korang kena ingat ilmu ini akan menolong anda untuk membakar lemak badan dan seterusnya akan menyumbang kepada perjuangan menurunkan berat badan dan mengamalkan gaya hidup sihat. Ingatlah, badan sihat, otak cerdas, muka jelita, poket penuh. So, 2 perkara inilah yang paling penting untuk perjalanan anda mengurangkan berat badan. So, mesti ada yang tanya, adakah perlu bersenam atau mengambil suplemen protein atau pembakar lemak? Jawapannya adalah digalakkan. Senaman akan mempercepatkan lagi proses defisit kalori dan antara senaman ringan yang boleh dilakukan adalah berjalan dan naik tangga. Sekiranya individu sangat konsisten dengan pemilihan kalori makanan mereka, proses penurunan berat badan akan berjaya walaupun tidak bersenam. Sekiranya dilihat semua teknik diet yang diamalkan, pokok pangkalnya akan berbalik kepada konsep defisit kalori atau dengan kata mudah jaga pemakanan untuk turun berat badan. WeKritik Malaysia berharap informasi dalam video ini akan memupuk kesedaran dan juga menolong anda untuk bermula perjuangan anda dalam perjalanan mengurangkan badan. Kalau nak tahu tips-tips untuk mengurangkan badan yang lain, bolehlah melanggan ke channel WeKritik Malaysia. Terima kasih dan selamat mengira kalori.